Sekarang ini kan, nak tengok Anwar ketawa. Ketawa, nampak? Betul, dia ketawa. Ada sebab kenapa Anwar tak. Kita ada lagi ni. Tukang cuci bibir kita. Datin Diana Daniel dan juga kita ada Tuan Fauzul Naim Ishak, seorang pakar motivasi. Alright. Silakan. Sila duduk. Okey, kita buat jarak. Penjarakan fizikal. Luar sini. Tak apa, sini. Datin sana. Tak apa. Di situ. Alright, cantik. Susunan dah cantik dah ni. Yang merah sama merah. Wah, lain macam. Memang merah-merah kita hari ni. Wah, hari ni kita nak cerita pasal ketawa. Betul. Ketawa. Ni tukang ketawa lah. Betul lah tu. Oh, tukang ketawa ya. Alright, so mungkin kita nak tanya ketawa ni. Kenapa kita perlu gelak dalam hidup? Oh, ini soalan yang amat menarik. Bila menyebut tentang ketawa, dia ada kaitan dengan emosi. Ya. Dan emosi ni ada kaitan dengan pergerakan-pergerakan yang ada dalam hidup kita. Ui. Sebab emotion equals to motion. Okey. Jadi kalau pergerakan kita itu aktif, pergerakan kita itu dalam keadaan yang terbaik, emosi kita pun akan yang terbaik. Sebab tu bila kita ni nak jadi orang yang sentiasa positif, sentiasa bahagia, pergerakan kita pun kena tunjuk begitu. Sebab tu disebut ketawa ni adalah satu kaedah yang amat menarik untuk turunkan hormon-hormon stres. Hormon stres. Ya, sebab dalam hidup kita ni dia ada satu hormon stres namanya hormon kortisol. Hormon ni bila dia naik, stres naik. Bila dia turun, stres turun. Dan kita pula bila ketawa akan meningkatkan satu lagi hormon namanya hormon endorfin. Hormon ni adalah hormon yang mana menyebabkan kita bahagia. Kita gembira, kita suka, kita ceria. Itu kita buat dalam terapi ketawa. Oh, sebab pasal terapi ketawa, boleh ceritakan lagi macam mana terapi ketawa tu? Okey, terapi ketawa ni sebenarnya diasaskan oleh seorang doktor perubatan sebenarnya. So ni kajian saintifik lah. Orang kata ada tak kajian saintifik? Ada. Doktor perubatan ni mengkaji bila orang ketawa dia akan menyebabkan antibody meningkat. Wah, hidup ceria dan jadi lebih Macam muda. ubat lah. Ya, sebenarnya. Itu kalau orang-orang kita yang tanya ada penyakit yang kronik, diorang disyorkan untuk selalu happy. Betul. Supaya badan diorang boleh repair. Ya, sebab kalau kita jumpa dia, kita akan selalu happy. Tak pernah Betul, lah kita dia memang ceria, betul. Dia adalah seorang yang Setuju. ceria. Setuju. Tapi kita nak tanya, betul ke apa yang Tuan Fauzul cakap tadi? Ketawa ni memberikan efek dalam kehidupan, kesan dalam kehidupan. Okey, saya nak kata pasal kehidupan, tu personal lah bro. Tapi kalau kita cakap pasal sebagai pelakon, kita kena prep sebelum satu scene tu. Contohnya orang selalu cakap pasal scene sedih je. Oh, kalau scene sedih aku nak kena macam sedihnya. Masuk emosi dulu. Sebelum masuk set, kita nak kena prep, kena turunkan kita punya rasa happy tu. So kena control. Jadi bila saya ada scene-scene happy, saya akan gelak dulu dengan partner saya. Gelak cakap pasal benda-benda yang merepek supaya bila masuk scene tu, body kita, vibe tu dia memang lively. So bagi saya, memang kita boleh control emosi kita. Kalau kita nak turun, nak sedih, nak berdrama, kita boleh control. Kalau kita nak naikkan, nak jadi happy, kita boleh control dengan ketawa about anything. Walaupun nervous tadi masa nak masuk tadi pun ketawa je lah. Apa tu? Itu saya rasa ketawa yang lain. Yang tu kena masuk ke institusi lain lah. Kalau masuk semua nak ketawa dulu kan. Itu tak betul lah. Tapi betul. Betul kan kalau kita gelak memang rasa macam kehidupan ni, ya Allah, seronoknya. Sebab yang menariknya pula, dari satu kajian mengatakan bahawa otak kita kontrol body kita. Dan apa yang dilakukan oleh body, otak kita berpercaya. Betul. Sebab tu bila kita ketawa, kadang-kadang dia tak perlu pun kita perlukan orang buat lawak ke tidak. Kadang-kadang kita ketawa sendiri je. Tengok balik gambar-gambar lama ke. Dan kadang-kadang benda yang stres pun kalau kita tengok, kita boleh ketawa dengan benda tu akan menyebabkan kita lebih bahagia. Tapi janganlah ketawa untuk benda yang tak perlu ketawa. Setuju. Setuju. Benda-benda yang kita kena pandai kontrol emosi. Terapi diri lah kan. Boleh terapi diri. Tapi kan, kenapa kita sampai perlukan terapi? Kenapa seseorang tu perlu terapi ketawa? Kenapa sampai macam tu? Okey, dia macam ni. Kehidupan sekarang ni penuh cabaran. Dia penuh cabaran. Dan kadang-kadang cabaran ni akan memberikan tekanan-tekanan kepada manusia. Tekanan ni sebenarnya ada dua jenis. Ada tekanan yang sebenarnya baik untuk manusia. Sebab tekanan itu akan menyebabkan dia akan terus pacu kejayaan. Namun begitu yang kita ada kebimbangan, ada tekanan-tekanan yang menyebabkan kita lebih, orang kata,
tak sihat, yang akan menyebabkan kita punya produktiviti jatuh, kerja tak berkesan. Itu yang kita mahu elak. Sebab tu bila sedang terapi ni, sebenarnya ada kaedah yang mana untuk kita nak sihat. Nak sihat. Sebab sihat ni akan menyebabkan kita panjang umur. Betul. Dan kita ni nak hidup lama. Sebab saya kerja kat luar sana, tak ada orang yang mendoakan hidupnya mati cepat. Kita ni nak hidup lama. Jadi nak hidup lama, cara paling baik adalah nak sihat. Dan sihat perlu ada kaedah. Betul. Kita ada sebenarnya nak tanya, ada tak sebenarnya cara untuk terapi ketawa tu? Ada tak? Ada kaedah. Ada. Kalau ada, sebelum nak tahu terapi tu, saya nak kongsikan dulu video ketawa. Boleh ke? Boleh. Kita nak tengok ni. Ada video ketawa? Ada. Ada. Ini siapa yang ketawa ni? Ini Adjustco Agency. Kita jadikan program. Ini tuan lah yang buat ni. Betul. Dahsyatnya gelak dia. Dia gelak kau pasal apa ni tuan? Dia ada senaman. Senaman dan gelak. teknik dalam terapi ketawa tu. Ini tekniknya lah. Tapi Di, nak tanya Di, apa selalunya benda yang buat Di ketawa? Benda-benda sebenarnya dia suka dark comedy. Dark comedy. Tak semestinya orang rasa benda tu kelakar. Situation tu mungkin sedih or ironic, tapi you could find lawak dalam situasi tu juga. Like apa yang dilalui dalam hidup the past couple of years ni, sometimes dirasa macam sebenarnya kehidupan kita ni agak ironik dan kelakar. Cara dia, macam ups and downs kita. So, kita tak perlu ambil life too seriously. Ini cara terbaik sebenarnya. Bila melihat kehidupan dengan cara pandang lain. Sebab manusia ni kadang-kadang, bila dia hadapi tekanan, dia nampak benda tu negatif. Itu yang menyebabkan dia makin stres. Kadang-kadang akan menyebabkan dia depression. Betul. Dan yang kita bimbang sebab sekarang ni, kalau statistik semasa, 2017 tempoh hari mengatakan bahawa setahun 2,000 orang bunuh diri. Betul. Masya Allah. Dan on the average, secara puratanya, satu hari akan ada seorang bunuh diri. So ini kebimbangan kita pada ketika sekarang. Betul. Sebab tu kita kena bahagia, kita kena ceria dan ketawa selalu. Bila kita selalu rasa dalam kegelapan, kita tak nampak tahu macam jalan di hadapan tu lagi cia kan. Tapi bila kita sentiasa rasa macam hidup ni dia ada, walaupun ada kesusahan dia, tapi dia ada masa-masa yang dia akan jadi happy balik. So we will always have macam kita akan sentiasa rasa macam di hadapan tu ada lagi masa-masa yang I akan capai kebahagiaan. I boleh rasa benda-benda yang positif. Kena train diri kita macam tu. Yes. Yang orang yang experience benda. Cari kawan-kawan yang bagi kita gelak, bukannya kawan-kawan yang bagi kita lagi risau. Cakap pasal kawan-kawan yang kita boleh gelak. Mungkin kita nak kenal seseorang tu. Seorang yang suka gelak ke? Seorang dia ni tak boleh gelak ni. Macam mana kita nak kenal tuan orang macam tu? Okey. Dia sebenarnya besok ketawa ni ada kaitan dengan karakter. Ada orang yang mana karakternya ini memang mudah gelak. Ada orang yang kurang gelak. Tapi ada setengah orang yang mana dia nak gelak tapi dia agak reserve. Dia sebenarnya daripada cara dia bercakap dengan kita pun kita boleh tahu. Orang yang agak reserve, dia akan banyak melihat perspektif problem. Perspektif masalah. So bila dia cakap, dia akan select masalah dulu. Betul. Tapi orang yang karakter yang lebih mudah untuk terbuka, dia akan fikir kepada mission dan vision, matlamat dan goal. Jadi bila kita dengar orang tu sendiri pun, kita dengar dia bercakap tentang kebahagiaan, tentang kehidupan, orang ni memang mudah nak gelak. Tapi kalau hidup dia cerita apa, masalah hidup aku begini, terus start benda tu. Itu masa itu kita kena diri dulu. Mungkin dia boleh gelak. Takkan kita nak gelak dia cakap masalah tu. Kita jangan bergantung pada orang untuk bagi kita gelak. Sebab kadang-kadang orang pun dia ada hari-hari dia. Yalah. Kita kena cari rasa terhibur tu sendiri dengan macam-macam cara. Macam tadi dalam video, Ini yang kita nak buat. Kita nak buat ni. Kita kena buat ni. Kita nak Tuan Fauzul ajar kita cara terapi gelak tu. Sebenarnya kalau sebut tentang senaman ketawa, keseluruhannya ada 2,000 lebih. Tapi yang kita simpan saja. Yang ditunjukkan tadi tu namanya adalah ketawa 1 meter. Ketawa 1 meter. Ketawa 1 meter. Dia lebih kurang macam kita ukur badan. Yang mana kan kita ukur badan start 1, 2, 3, 4. Tapi macam mana? Dia start ujung tu, dia start bunyi ye.
Begitu. Salah. Dia kena dia kena dari perut. Dan bila sebab kita nak oksigen kita masuk. Sebab dalam kita ni sebenarnya ada udara toksik. Itu menyebabkan bila kita ketawa, dia akan keluarkan udara toksik tu. Udara toksik tu datang dari mana? Sebab dalam kita punya perut ni sebenarnya, kita setiap hari kan menyedut oksigen. Ada dengan karbon dioksida lah, dengan monoksida, semua ada. So benda tu kan terpendam. Itu yang menyebabkan bila kita ketawa, kita paksa dia keluar. Dan bila kita paksa dia keluar, kita sedut oksigen tu, oksigen lebih segar. Okey. Semua bangun. Bangun. Semoga rumah yang tengah tonton Aunty dekat rumah tu. Stop bangun. Kita buat terapi gelak ni sama dengan Tuan Fauzul. Okey, ready? Gelak. Senaman 1 meter. Senaman 1 meter. Okey, sama. Ye. Kini buat. Gelak orang kaya. Kita support pasal ketawa. Kita nak tahu IG. IG saya. IG boleh. Cari saya Fauzul Naim. Fauzul Naim. FAUZULNAIM. Ya, itulah. Ya, tu Fauzul Kita Naim. nampak tu ada borak kopitiam. Ada gambar nanti. Saya di sana. Tak, tapi jangan fake sangat boleh. Okey. Dia kena jujur kena jujur juga ya. Alright. Dia sebenarnya tak boleh jujur. Tak boleh jujur? Ni. Sebab ketawa olok-olok pun betul. sebenarnya bagi kesan kepada badan kita. Dia kata believe it to make it happen. Betul. Macam itulah. Setuju. Ya. Itu dia. Wow, hari ni banyak memberikan inspirasi. Diana Daniel sudah tentunya yang memberikan satu cerita mengenai pengalaman. Dan juga Tuan Fauzul. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita hari ini di Borak Kompetitif.